Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusuf selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita berada di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila datangnya Ramadan, maka pintu-pintu syurga dibuka seluas-luasnya dan pintu neraka ditutup dan syaitan dirantai. Inilah kelebihan yang ada pada bulan Ramadan. Kita diminta supaya kita berlumba-lumba melakukan kebaikan di dalam bulan Ramadan. Dengan kita tambahkan iman kita, tambahkan ketakwaan kita, tambahkan amal ibadah kita di sepanjang bulan Ramadan ini. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-20. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-31 surah Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يأتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. Dan aku tidak pernah berkata kepada kamu, di sisiku ada perbendaharaan Allah. Dan tidaklah aku mendakwa mengetahui perkara yang gaib. Dan aku tidak mengatakan bahawa aku ini malaikat. Dan aku juga tidak berkata terhadap orang yang beriman yang kamu pandang hina itu bahawa Allah tidak akan memberi kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui akan apa yang ada di dalam hati mereka. Sesungguhnya aku jika bertindak demikian, nescaya menjadilah aku dari orang yang zalim. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa perkataan khazain bermaksud perbendaharaan ataupun gudang. Perkataan ini menggambarkan anugerah dan nikmat Allah yang pelbagai dan yang sangat berharga. Tiada siapa pun yang mengetahui tentang isi gudang tersebut kecuali pemilik gudang dan juga orang kepercayaannya. Ia adalah sama seperti kita menyimpan barang dalam peti keselamatan. Orang lain tidak tahu tentang barang yang disimpan serta cara untuk membuka peti itu. Gudang atau perbendaharaan Allah tidak akan habis. Gudang itu mengandungi segala sesuatu walaupun yang hanya diperlihatkan adalah sekadar untuk memenuhi keperluan manusia. Seperti yang dijelaskan dalam ayat ke-21 surah Al-Hijr. Gudang itu hanya berada dalam kekuasaan Allah dan bukannya pada tangan manusia. Kerana sifat
kikir yang ada pada manusia. Para nabi juga tidak boleh mengagihkan perbendaharaan dan kekayaan Allah sesuka hati. Malah para nabi diperintahkan untuk menyampaikan kepada masyarakat bahawa mereka tidak mempunyai kuasa terhadap perbendaharaan tersebut. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan bahawa perkataan wala a'lamul ghaib bermaksud dan aku tidak pula mengetahui yang ghaib. Ini bermaksud bahawa nabi tidak mengetahui perkara ghaib tanpa mendapat bantuan maklumat daripada Allah. Para nabi memerlukan maklumat daripada Allah untuk tahu tentang perkara ghaib dan bukannya melalui potensi mereka sendiri kerana nabi juga merupakan seorang manusia. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab turut menjelaskan bahawa ayat ke-31 surah Hud merupakan jawapan Nabi Nuh bagi memperbetulkan pandangan kaumnya terhadapnya. Kaum Nabi Nuh beranggapan bahawa orang yang dekat dengan Allah seperti Nabi, Rasul dan juga para wali boleh melakukan perkara yang luar biasa. Contohnya, kaum Nabi Nuh beranggap bahawa para Rasul boleh menguasai perbendaharaan Allah. Maka mereka tidak perlu berusaha untuk mencari rezeki. Ada juga yang beranggapan bahawa dengan hanya menterbalikkan tangan Rasul atau wali Allah, mereka boleh memberikan kekayaan kepada pengikutnya. Kaum Nabi Nuh juga menyangka bahawa para nabi tahu tentang perkara ghaib, perkara yang akan datang serta dapat mengelak daripada bencana. Ada juga daripada kalangan kaum Nabi Nuh yang merasakan bahawa para nabi dan rasul berada di peringkat yang lebih tinggi daripada peringkat manusia, maka mereka tidak mempunyai naluri dan sifat kemanusiaan. Kesemua dakwaan ini adalah tidak benar sama sekali. Para nabi dan rasul memiliki naluri kemanusiaan sama seperti manusia yang lain. Mereka juga menghadapi ujian dan dugaan dalam kehidupan. Sidang pendengar yang dimuliakan, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menulis kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-31 surah Hud dengan menyatakan bahawa hanya kerana Nabi Nuh merupakan seorang Nabi dan Rasul, tidak bermakna bahawa baginda memiliki semua rezeki yang diperlukan oleh manusia. Baginda juga tidak mempunyai keistimewaan dalam mengetahui perkara ghaib. Sama sahaja seperti manusia yang lain. Baginda juga tidak pernah mengaku sebagai malaikat. Baginda hanyalah seorang manusia yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu Allah kepada sekalian manusia. Baginda juga tidak pernah berkata kepada pengikut baginda bahawa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Kerana sesungguhnya Allah telah mengurniakan kebaikan kepada mereka, iaitu keimanan dan petunjuk. Walaupun pada pandangan kaum Nabi Nuh, orang yang beriman adalah orang yang miskin, sesungguhnya Allah jualah yang mengetahui tentang keimanan dan keikhlasan mereka dalam mengikuti Rasulnya. Dan sekiranya Nabi Nuh mengatakan yang sebaliknya, sudah tentu baginda menjadi seorang yang zalim bagi pengikutnya. Bukan lagi seorang Nabi dan Rasul. Inilah hujah Nabi Nuh bagi menyangkal dakwaan kaumnya. Manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-31 surah Hud dengan menjelaskan bahawa ayat ini merupakan gambaran tentang jawapan Nabi Nuh terhadap dakwaan kaumnya. Kaum Nabi Nuh telah memperlekehkan risalahnya dengan mengatakan bahawa baginda hanyalah manusia biasa yang diikuti oleh orang yang miskin dan lemah. Kaum baginda beranggapan bahawa Nabi Nuh dan pengikutnya tidak mempunyai apa-apa kelebihan, kehormatan. Memang benar bahawa pengikut Nabi terdiri daripada orang yang lemah dan miskin. Tetapi mereka adalah orang yang mulia kerana iman mereka. Baginda juga tidak akan membiarkan pengikutnya terumbang-ambing tanpa bimbingan. Daripada ayat ini juga dapat dilihat bahawa kaum Nabi Nuh melihat kehormatan manusia hanya terletak pada material, iaitu pada harta, kekayaan dan pangkat sahaja. Sedangkan keistimewaan dan kemuliaan manusia apabila dia mengikut kebenaran dan hidayah Allah. Seterusnya, Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan pangkal ayat ke-31 surah Hud ini menerangkan bahawa meskipun orang yang kafir itu membanggakan ketinggian, kekuasaan dan kekayaan, Nabi Nuh tidak mempunyai harta yang dapat menandingi mereka. Nabi Nuh juga tidak memiliki kuasa terhadap perbendaharaan Allah.
Akan tetapi baginda memiliki kekayaan batin dan kekayaan jiwa yang telah dianugerahkan Allah. Nabi Nuh AS bukanlah seorang malaikat, tetapi seorang manusia. Menurut Profesor Dr. Hamka, ayat ke-31 surah Hud menjelaskan bahawa orang kafir menganggap bahawa keadaan orang beriman tidak akan berubah. Mereka beranggapan bahawa orang beriman akan tetap berada dalam keadaan hina, sedangkan nasib manusia ini adalah seperti roda. Ada masanya di atas, ada juga masanya di bawah. Mungkin pada hari ini orang kafir boleh menganggap orang beriman sebagai orang yang hina, tetapi mungkin keadaan sebaliknya akan berlaku pada masa hadapan. Mungkin juga dalam kalangan orang beriman yang dianggap hina itu ada tersembunyi kekuatan iman dan takwa yang hebat dalam diri mereka. Lalu ia mengubah keadaan mereka dan juga masyarakat. Dan sesungguhnya Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam hati orang yang beriman. Hamka mentafsirkan hujung ayat ke-31 surah Hud dengan menyatakan bahawa sekiranya Nabi Nuh mendengar kata kaumnya yang tidak beriman untuk menolak orang beriman, pastinya baginda menjadi orang yang zalim. Baginda tidak mahu menjadi orang yang zalim, iaitu orang yang melakukan suatu perkara tanpa berfikir panjang, tanpa memikirkan kesan perbuatannya yang tergopoh gapah dan terburu-buru. Perkataan zalim berasal daripada perkataan zulmun, yang bermaksud gelap. Ia juga merujuk kepada perbuatan salah yang dilakukan hanya untuk memenuhi nafsu. Nabi Nuh AS tidak mahu bersikap sedemikian. Allah juga tidak menyukainya. Dan walau apa pun yang berlaku, baginda tetap akan mempertahankan pengikutnya kerana mereka ikhlas mengikut seruan baginda. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-31 surah Hud menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-31 surah Hud ini menceritakan tentang hujah Nabi Nuh terhadap kaumnya yang memperlekehkan seruan dakwah baginda. Nabi Nuh juga menyangkal dakwaan mereka yang menganggap para Nabi, Rasul dan Wali Allah mempunyai kuasa yang luar biasa. Sedangkan mereka juga seperti manusia yang lain, kaum Nabi Nuh juga mengukur kemuliaan manusia dari aspek kebendaan. Kehidupan kita di dunia ini penuh dengan cabaran, termasuklah dalam hubungan kemanusiaan dan juga harta kekayaan. Lebih-lebih lagi dengan adanya media sosial. Jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, terdapat sesetengah masyarakat yang mempersoalkan aktiviti kebajikan dan dakwah. Apabila seseorang melakukan kebaikan dan memuat naik perkara tersebut di media sosial, terdapat pengguna media sosial yang mula memperlekehkan mereka, lalu menghina mereka. Bukan sahaja di media sosial, malah ada juga yang menghina secara berhadapan. Sebahagian daripada masyarakat pula mencari kesalahan mereka, sedangkan mereka hanya ingin mengajak ke arah kebaikan. Lebih-lebih lagi, sekiranya orang yang mengajak kepada kebaikan itu tidak mempunyai harta yang banyak dan kedudukan dalam masyarakat. Ada juga dalam kalangan masyarakat kita yang menilai kemuliaan seseorang berdasarkan kebendaan. Mereka mungkin beranggapan bahawa orang yang berharta dan berpangkat besar adalah orang yang mulia. Maka mereka harus dihormati dan segala yang keluar dari mulut mereka haruslah dituruti. Sebaliknya, mereka merasakan bahawa orang yang tidak berharta dan pangkat boleh dihina. Sesungguhnya perkara ini tidak sewajarnya berlaku. Seorang mukmin tidak boleh menghina dan mengucapkan kata-kata yang menyakiti orang lain. Layanan yang baik dan sama rata haruslah diberikan kepada semua orang tanpa diskriminasi. Sama ada orang kaya maupun miskin, berpangkat tinggi maupun tidak, seorang mukmin haruslah menjaga hubungan silaturahim. Semua manusia adalah sama sahaja di sisi Allah. Yang membezakan kita hanyalah keimanan dan ketakwaan. Hal ini bersesuaian dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan. Dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak.
supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-31 surah Hud ini ialah: pertama, setiap Muslim hendaklah mengambil pengajaran bahawa setiap perkara yang baik yang dilakukan oleh orang lain sewajarnya diberi sokongan, bukannya hinaan. Kedua, umat Islam hendaklah mengikis sikap diskriminasi dan menanam rasa hormat terhadap orang lain, walaupun berbeza latar belakang dan pangkat. Yang ketiga, sebagai Muslim, kita tidak sewajarnya menilai seseorang hanya berdasarkan harta dan pangkat yang dimilikinya, kerana ia tidak menzahirkan akhlak dan ketakwaan orang lain. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.